Pengenalan kepada sukan. Perkataan sukan tidak mempunyai satu definisi atau istilah yang tepat dan tetap. Namun, terdapat beberapa definisi sukan yang sering digunakan pakai dalam menjelaskan apa itu sukan. Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan. Untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecermelangan, dan sebagainya. Sukan juga merupakan salah satu aktiviti yang melibatkan latihan kemahiran yang berguna, serta mempunyai peraturan-peraturan tertentu dalam mengejar kecermelangan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran, serta tenaga yang dilakukan sebagai acara hiburan. Sejarah sukan telah bermula sejak kewujudan awal manusia lagi sebagai tujuan untuk hiburan, mencari sumber makanan, mempertahankan diri, dan upacara pemujaan dewa. Sukan merupakan aktiviti yang berguna bagi manusia untuk meningkatkan kelebihan mereka ke atas alam semula jadi dan persekitaran. Sukan merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi keseronokan dan kepuasan dalam hidup, mencapai nilai terpuji hidup, dan keperluan asas manusia. Selain itu, sejarah juga membuktikan bahwa sukan adalah salah satu cabang penting yang bertujuan untuk mencapai perpaduan nasional. Sukan adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga, sahabat handai, masyarakat setempat, dan masyarakat luar. Semuanya menggalakkan pergaulan, persaingan yang sehat, dan mengeratkan hubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. Acara sukan terbagi kepada beberapa sukan utama, antaranya ialah permainan individu, pecutan, permainan berpasukan, sukan pertempuran, kuasa, koordinasi, ekstrim, teknikal, sukan bermotor, dan e-sport. Aktiviti yang dikategorikan sebagai sukan haruslah mempunyai peraturan yang selaras dengan undang-undang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Setiap sukan yang dipertandingkan haruslah memiliki peraturan dan undang-undang yang telah dipersetujui dan digunapakai pada peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Sukan dikatakan sebagai aktiviti yang kompetitif. Hal ini kerana sukan memerlukan komponen-komponen seperti pertandingan, perjuangan, dan pertaruhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut haruslah dikawal oleh undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan dan diketahui oleh semua pihak. Fasiliti dan kemudahan sukan. Zaman purba merupakan zaman yang berlakunya kemunculan kemudahan sukan buat pertama kalinya. Menurut pakar arkeologi, pembinaan objek atau tempat bersukan telah lama wujud sebelum zaman kita. Namun, berdasarkan pengkaji yang melakukan kajian secara lebih mendalam, mendapati bahawa terdapat beberapa pembangunan pembinaan kemudahan untuk sukan bermula di Rom dan Yunani purba. Stadium mula dibina di Amerika Syarikat pada tahun 1903 dan mereka telah menyiapkan 5 pembinaan kemudahan yang serupa. Dalam tempo tahun yang bermula dari tahun 1920 sehingga tahun 1926, stadium yang terdapat di Amerika Syarikat telah meningkat sebanyak 5 buah kemudahan sukan. Pembangunan kemudahan moden sukan utama dimulakan selepas zaman peperangan. Meksiko telah membina sebuah stadium unik dan juga istana sukan yang besar. Terdapat beberapa jenis sukan yang dibahagikan ke dalam beberapa kategori kemudahan utama dan peralatan tambahan. Kemudahan sukan yang utama adalah objek utama yang digunakan untuk menganjurkan pertandingan serta proses latihan setiap individu. Peraturan-peraturan penggunaan kemudahan sukan ini adalah berdasarkan kelulusan daripada perundangan yang diselaraskan dengan saiz objek yang dibina dan bahan-bahan pembinaan yang digunakan. Selain itu, menurut peraturan pertandingan pula, segala kemudahan atau peralatan haruslah disediakan dengan betul mengikut kesesuaian dan kegunaan suatu sukan.
Kemudahan tambahan seperti bilik penyelenggaraan juga disediakan untuk kaki tangan yang menguruskan penyelenggaraan seluruh kemudahan yang terdapat di kawasan-kawasan tersebut. Sebagai contoh, pembinaan kemudahan stadium asal Olimpik yang terletak di Olimpia pada 776 sebelum Masehi. Stadium tersebut dibina dalam bentuk U dan terletak di lereng bukit dengan benteng besar yang cerun pada sisi stadium tersebut yang berfungsi sebagai tempat duduk para penonton. Trek pada stadium tersebut mempunyai kira-kira 230 meter panjang dan 35 meter lebar. Stadium itu digunakan untuk menganjurkan 18 jenis pertandingan, antaranya ialah lumba kuda, pentatlon, acara berlari, tinju, gusti, dan lain-lain lagi. Kemudahan sukan seperti peralatan latihan senaman digunakan untuk melakukan senaman atau aktiviti fizikal dan berfungsi untuk memberi tekanan kepada tubuh berdasarkan bebanan yang sesuai dalam melakukan aktiviti fizikal. Setiap peralatan tersebut direka mengikut kesesuaian untuk para pengguna. Alatan latihan kecergasan direka untuk memberi tekanan dalam bentuk pergerakan yang berulang-ulang dan menggunakan sistem jarak serta massa. Alat tersebut memberi kesan terhadap sistem kardiovaskular seseorang individu tersebut. Selain itu, peralatan tersebut juga berfungsi mengikut pergerakan asas manusia seperti berjalan dan berlari. Contohnya, peralatan yang digunakan untuk aktiviti kardiovaskular ialah treadmill, bike, dan cross trainer. Secara umumnya, treadmill berfungsi untuk seseorang individu melakukan aktiviti berjalan atau berlari setempat secara statik. Peralatan ini sering digunakan oleh individu selama 10 menit hingga 30 menit berdasarkan keupayaan seseorang individu tersebut. Recumbent bike adalah basikal statik yang disokong dengan penyandar belakang. Peralatan ini juga dihasilkan untuk memudahkan individu yang mempunyai ketinggian tubuh badan yang agak rendah. Hal ini karena peralatan ini menawarkan pelarasan dari segi jarak tempat duduk ke pedal. Peralatan ini berfungsi untuk individu melakukan latihan kayuhan secara statik. Selain itu, terdapat peralatan sukan yang lain juga seperti raket dalam permainan sukan badminton. Hal ini karena tanpa raket, pemain atau atlet tidak dapat memulakan aktiviti memukul bola tangkis. Namun, raket mempunyai spesifik yang berbeza. Sebagai contoh, perbezaan raket badminton dapat diketahui melalui berat raket tersebut, titik keseimbangan, dan jenis ukuran grip atau pemegang raket tersebut. Pemasaran dalam fasiliti sukan. Pemasaran ialah satu proses merancang dan melaksanakan konsep, harga, promosi, dan pengagihan produk, perkhidmatan atau kemudahan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pengguna atau organisasi. Menurut Torkelson, 1992, pemasaran secara amnya adalah proses jaringan dan koordinasi yang menganalisis, mencipta, membangunkan produk dan perkhidmatan, mempakej, meletakkan harga dan mempromosi, mengagihkan dan menjual produk dan perkhidmatan tersebut kepada pelanggan. Berdasarkan Chartered Institute of Marketing pula, pemasaran diklasifikasikan sebagai proses pengurusan bertanggungjawab bagi mengenal pasti, menjangka, memberi kepuasan dan menghasilkan keuntungan maksimal. Sukan bukan sahaja dilihat sebagai aktiviti fizikal yang dilakukan ketika masa lapang semata-mata. Sukan kini merupakan medium untuk mencari peluang pekerjaan, mengaut keuntungan, memberi perkhidmatan, perubatan, media, komunikasi dan sebagainya. Pendek kata, sukan ini adalah satu perniagaan. Organisasi sukan akan cuba menarik minat pengguna untuk menggunakan perkhidmatan kemudahan sukan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Pada masa yang sama, pengguna dapat manfaat kesihatan fizikal dan mental hasil penglibatan mereka dalam sukan. Melihat kepada arus pengaruh sukan terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh, lebih banyak organisasi yang cuba memasarkan kemudahan yang mereka ada kepada pengguna. Persaingan sihat ini bukan sahaja mampu memberi pilihan yang lebih kepada pengguna, malah organisasi sukan juga akan cuba sedaya upaya untuk meningkatkan kualiti serta mencipta kemudahan baru yang unik untuk menarik minat mereka. Pemasaran telah digunakan untuk menyampaikan informasi,
tentang kemudahan yang disediakan dalam memperkuatkan imej sukan dan organisasi sukan tersebut. Pemasaran bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan alat ampuh yang menyumbang kepada pelaksanaan proses pengurusan yang betul. Dalam bidang sukan, pemasaran harus ditempatkan di posisi yang relevan dalam proses pengurusan strategik dalam mana-mana organisasi. Hal ini demikian kerana penggunaan pemasaran yang otomatik menyiratkan pengetahuan yang lengkap tentang pengguna dan halayak sasaran. Melalui ini, organisasi sukan mampu mengetahui produk dan kemudahan dan seterusnya meningkatkan kualiti perkhidmatan mereka. Syarikat-syarikat sukan berkembang seiring dengan pasaran yang sesuai dengan permintaannya. Tidak dinafikan bahawa pengguna bertindak balas terhadap rangsangan retroaktif, iaitu mereka peka terhadap trend yang diperkenalkan dalam dunia sukan melalui media atau iklan yang dipromosikan. Dan seterusnya, syarikat yang memberi perkhidmatan bertindak balas terhadap keperluan ini. Pemasaran berada di kawasan tertinggi rantaian proses ini, di mana mereka akan menjana atau mencipta sebuah trend dan menguruskan proses pengiklanan, kemudian menganalisis dan mentafsir hasil penerimaan prospek pengguna untuk mengatur taktik yang strategik dan berkesan. Proses yang bertujuan bukan hanya untuk membuat perkhidmatan atau produk yang menarik, malah disesuaikan dengan setiap segmen mengikut ciri dan keperluan penggunanya. Oleh itu, pemasaran tidak dinafikan berfungsi dengan baik untuk mempromosikan sukan. Seterusnya ialah kebaikan pemasaran kepada fasiliti sukan. Fasiliti sukan merupakan kawasan-kawasan tertutup seperti pavilion sukan, stadium, gimnasium, spa kesihatan, arena tinju, kolam renang, dan lain-lain. Ia adalah di mana masyarakat berkumpul untuk melakukan aktiviti fizikal, mengambil bahagian dalam sukan ataupun sebagai penonton. Ia juga merupakan kemudahan peralatan yang digunakan untuk melakukan sesuatu aktiviti sukan. Pemasaran yang efisien akan memberikan keuntungan kepada organisasi sukan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti fasilitinya. Hal ini adalah disebabkan oleh permintaan pengguna. Organisasi yang mengendali perlu mempunyai strategi dalam memasarkan fasiliti-fasiliti yang sedia ada supaya dapat digunakan sebaik mungkin. Antara kebaikannya ialah masyarakat tahu produk atau fasiliti yang disediakan. Organisasi perlu menggunakan platform yang ada untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna. Sebagai contoh, penggunaan media sosial di mana ia merupakan platform yang paling mudah untuk menyampaikan maklumat dan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan pengguna. Masyarakat akan membuat tinjauan di laman sosial untuk melihat fasiliti sukan yang dipasarkan. Selain itu ialah memasang spanduk. Spanduk dipasang pada tiang-tiang elektrik di sepanjang jalan raya. Masyarakat yang melalui jalan raya akan membaca spanduk dan mengetahui fasiliti sukan yang disediakan. Apabila masyarakat tertarik dengan kemudahan yang disediakan, ia akan mempengaruhi mereka untuk ke sana dan membuat aktiviti fizikal. Yang kedua, hubungan yang lebih baik dan kukuh antara organisasi dan masyarakat. Organisasi yang dapat mengendalikan fasiliti sukan dengan baik akan dipercayai oleh pengguna. Ia akan lebih dikenali oleh masyarakat awam dan seterusnya itu akan lebih memuaskan hati mereka. Pemasaran yang efisien adalah di mana pengguna boleh melihat maklum balas yang ditulis oleh pengguna lain melalui internet. Pengguna lain akan mengetahui jenis perkhidmatan yang mereka akan dapat. Dengan ini, organisasi dapat menambah baik kekurangan hasil daripada maklum balas pengguna. Yang ketiga, dapat meningkatkan jualan kerana lebih banyak capaian. Lebih ramai masyarakat yang mengetahui tentang perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan, maka lebih ramai yang lebih tertarik untuk mengikuti aktiviti sukan. Ada segelintir masyarakat yang sanggup mengeluarkan duit yang lebih untuk kemudahan yang lebih eksklusif dan premium. Ada juga yang boleh menggunakan sistem kad keahlian.
Masyarakat menggunakan kad keahlian sebagai akses untuk menggunakan fasilitas sukan. Ia memberikan keuntungan kepada organisasi dan juga kepada pengguna. Lebih banyak capaian, maka jualan dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Keempat, peningkatan peluang pekerjaan. Organisasi yang memasarkan fasilitas sukan pasti memerlukan tenaga pekerja untuk mengendali setiap fasilitas sukan. Pembukaan pekerjaan yang lebih banyak, maka peluang pekerjaan juga semakin meningkat. Strategi pemasaran fasilitas sukan. Dalam proses pemasaran fasilitas sukan, terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan untuk memastikan proses pemasaran dapat dijalankan dengan baik. Komponen penting yang perlu dititikberatkan dalam proses pemasaran ini ialah prinsip pemasaran campuran 4P, iaitu produk, place, promotion, dan price. Keempat-empat komponen ini boleh dimanipulasikan dengan baik sebagai strategi pemasaran yang berkesan. Produk. Produk boleh merujuk kepada perkhidmatan, servis ataupun produk fizikal yang dijual kepada pelanggan. Dalam memasarkan fasilitas sukan, pihak berautoriti perlu untuk menerangkan dan menjelaskan jenis-jenis perkhidmatan, servis ataupun produk yang dijual dan keistimewaannya kepada pelanggan. Sebagai contoh, dalam memasarkan fasiliti sukan seperti gimnasium, terdapat beberapa strategi yang boleh diambil oleh pengusaha gimnasium, seperti mempelbagaikan servis yang diberikan. Sebagai contoh, memberikan perkhidmatan jurulatih persendirian, pendaftaran ahli bulanan, bimbingan nutrisi, dan sebagainya. Selain itu, pengusaha gym juga boleh untuk menerangkan keistimewaan yang bakal dirasai oleh pelanggan sekiranya menggunakan fasiliti yang disediakan, seperti berpeluang berlatih di bawah bimbingan jurulatih berpengalaman. Maka, dengan memanipulasi komponen produk ini, proses pemasaran fasilitas sukan boleh mencapai objektif yang ditetapkan. Place. Place ataupun tempat juga merupakan aspek yang perlu dititikberatkan. Dalam memasarkan fasilitas sukan, pelanggan perlu untuk mengetahui keberadaan fasiliti tersebut dan bagaimanakah untuk mendapatkan akses ke fasiliti yang disediakan. Sebagai contoh, dalam memasarkan fasilitas sukan seperti gimnasium, antara strategi yang boleh digunakan oleh pengusaha gym bagi memastikan pelanggan mengetahui keberadaan gimnasium yang mereka miliki, mereka boleh untuk menyediakan infografik bagi memudahkan pelanggan mengetahui keberadaan gym yang mereka sediakan. Infografik ini boleh untuk mereka kongsikan di laman media sosial. Selain itu, pengusaha gimnasium juga boleh untuk meletakkan papan-papan tanda penunjuk di kawasan ataupun jalan utama menuju ke gimnasium tersebut untuk membantu pelanggan mengetahui lokasi dengan lebih mudah. Pada akhirnya, dengan memanipulasikan komponen place, proses pemasaran fasilitas sukan boleh mencapai objektif yang ditetapkan. Price. Dari segi harga pula, pengusaha-pengusaha fasilitas sukan perlu untuk memperlihatkan dengan jelas nilai yang perlu dibayar untuk mendapatkan perkhidmatan yang disediakan. Salah satu strategi yang berkesan untuk memasarkan fasilitas sukan ialah dengan menyediakan pelan bayaran perkhidmatan secara mingguan, bulanan ataupun tahunan dengan kadar yang menjimatkan kepada pelanggan. Melalui pelan pembayaran ini, pelanggan akan dapat menikmati perkhidmatan yang disediakan dan dapat menjimatkan kos perbelanjaan yang perlu dikeluarkan. Selain itu, pelan ini juga akan dapat memastikan kemudahan yang disediakan sentiasa dilewati oleh pelanggan kerana pelanggan telah pun membayar untuk tempoh-tempoh tertentu. Pada akhirnya, dengan memanipulasikan komponen harga ataupun nilai,
proses pemasaran fasiliti sukan akan dapat dijalankan dengan baik. Promotion. Komponen yang terakhir ialah promosi. Dalam menjadikan proses pemasaran boleh memberikan pulangan, proses promosi perlu untuk dilakukan dengan bijak. Melihat kepada kemajuan teknologi, para pengusaha fasiliti sukan perlu untuk menggunakan media sosial sebagai medium utama untuk mempromosikan fasiliti sebagai strategi dalam memasarkan fasiliti sukan mereka. Antaranya adalah dengan menggunakan laman Facebook, Instagram, dan Twitter. Pengusaha fasiliti sukan juga boleh untuk membangunkan laman-laman rasmi untuk menjadi medium mempromosikan fasiliti sukan secara atas talian. Selain itu, laman-laman sosial ini juga telah menyediakan perkhidmatan promosi berbayar. Pengusaha fasiliti sukan boleh untuk menggunakan perkhidmatan ini agar perkhidmatan yang disediakan dapat dilihat dan dicapai oleh lebih ramai audiens. Kesannya, lebih ramai pelanggan berpotensi akan dicapai melalui strategi promosi yang berkesan ini.